Pekan Gua Cempedak merupakan sebuah pekan yang terletak di negeri Kedah, kira-kira 31 km dari Bandar Alustar. Disebabkan kedudukan geografinya, Pekan Gua Cempedak dikurniakan alam semula jadi yang indah, mencakupi banjaran Gunung Jera yang menganjur ke kawasan laut di Tanjung Jaga dan Selat Melaka. Seperti daerah-daerah lain di Kedah, ekonomi utama pekan ini adalah berasaskan pertanian. Di sinilah terletaknya sebuah sekolah agama yang terkenal, iaitu Sekolah Agama Rakyat Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah. Tok Guru Haji Pak Yahya Junaid ni setelah kembali ke kampung halaman lah, setelah tamat pengajian, beliau diamanahkan untuk memimpin surau hasil peninggalan seorang ulama yang terkenal yang keluar daripada Kedah. Surau yang dibina oleh Tuan Husin Nasir tu ditinggalkan selama 5 tahun lebih kurang. Jadi Tuan Haji Yahya ni balik daripada belajar Kelantan, orang kampung Padang Lemak minta Tuan Haji Yahya teruskan mengajar di surau tu. Jadi Tuan Haji Yahya pun mengajarlah di surau dengan sistem pondok lah. Dengan ikut nama Sekolah Khairiyah Satiana di Pokok Senang sana. Hanya datang ayah kami ni tambah sikit lagi Taufiqiyah Khairiyah. Kemudian tambah lagi pada tahun 71 Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah, ambil sebenar Sultan Nur Halim. Kalau orang di sekitar negeri Kedah, sekitar kawasan setempat kalau sebut Taufiqiyah tak kenal. Kan disebut Pondok Pak Yah kenal. Mengambil sebenar nama Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Tuan Guru Haji Yahya Junaid seorang tokoh pendidik yang amat disegani, khususnya di negeri Kedah. Tok Guru Haji Yahya Junaid ni dia menghasilkan hampir 20 buah kitab yang menjadi rujukan ulama sezaman dengan beliau. Disebabkan ini, Pondok Pak Yah menjadi tumpuan ibu bapa yang inginkan pendidikan agama bagi anak-anak mereka sekitar tahun 80-an dan 90-an. Pada waktu itu kebanyakan masyarakat mereka lebih tertarik dengan sekolah agama, sekolah pondok kan. Pada ketika itu 80-an 90-an, sekolah Pondok Pak Man di Bukit Besar, sekolah Pondok Pak Yah di Batu 16, bilangan pelajar mencencah ke 4,000, hampir ke 4,000 setiap buah sekolah ni, menyebabkan sekolah kebangsaan pada waktu itu tak berapa ramai orang. Kan? Mungkin kerana pada waktu itu memang masyarakat kita memang dahagakan ilmu agama dan sebagainya. Itu memang azam Pak Suriawai kan, anak kalau boleh kita jadi simpang lain lah kan. Sekarang kita duduk simpang ni, bagi kita ni memang rasanya masalah agama ni teruk lah. Tapi kalau boleh kita bagi anak kita ke simpang lain lah. Nak mendalami ilmu agama jugalah. Salah satu faktornya, tak ada siapa-siapa yang paksa. Kira memang kemauan sendiri. Ikhlas kita nak pergi belajar kan. Namun pada pagi 22 September 1989, seluruh negara telah dikejutkan dengan satu tragedi yang menyayat hati. Hari itu ialah hari kami lah. Tarikh 23 September tu kan. Pada hari itu memang kami tak pergi balik. Bagi kami tu, pengetua buat perhimpunan bagi tahu tidak dibenarkan pulang. Hari ini, memandangkan SRP dah nak dekat, hanya lebih kurang tinggal 2 minggu saja lagi. Maka minggu ini, kamu semua tak dibenarkan balik. Cuma mungkin dekat-dekat nak periksa dan sebagainya, Persatuan Pelajar nak anjurkan program. Jadi 21 bulan ni, pelajar-pelajar tadi ada sama memulakan program Qiyamul Lail bermula lepas maghrib. Waktu maghribnya sama-sama ke surau. Selepas sudah baca maksurat, sambung sembahyang Isya. Lepas Isya ni di program ni dikelola Ustaz oleh Ustaz Ahmad bin Abdullah. Jadi ceramah malam tu sehingga kan sampai jam 12. Dalam jam 12 tu pulang sekejap, kita ada Qiyamul Lail, kan bangun lagi dalam jam 1. Jadi antara jam 12 dan jam 1 ada yang pulang asrama, ada yang kat atas surau. Siapa yang nak duduk kat surau boleh, sebab saya kita ada yusra sebelum solat tahajud. Yang nak balik asrama pun boleh.
setengahnya tidur di surau untuk tunggu mulai. Cuma adik-adik yang banyak tidur di asrama dan juga kakak-kakak yang nak menghadapi SRP kembali ke asrama untuk mengulang kaji pelajaran. Jadi dalam keadaan tu kita anak-anak semua tu tidur menunggu masa bangun. Waktu itulah boleh jadi kita tak nak tidur sebagai tidur ayam kan. Sementara nak bangun semula. Jadi kejadian ketika itu terjadinya. Dan persoalan yang dia orang timbul kepada Ustaz Mat ni, Ustaz, macam mana kami nak mati syahid? Macam mana nak mati syahid, Ustaz? Tak susah. Kalau anti matilah ni lah, anti dikira mati syahid. Pasal siapa yang mati dalam menuntut ilmu, matinya adalah mati syahid. Ustaz Mat cerita cara nak mati syahid ni, antara dia belajar, mati dalam pembelajaran. Jadi benda-benda ni bukan melekat pada hati mereka, bukan kata mereka nak mati kerana itu lah. Tapi melekat pasal. Jadi Ustaz Mat yang nak buat kuliah tadi tak terbayang lah benda-benda ni. Jadi pada masa yang sama juga, pelajar-pelajar tingkatan 3 mereka ni akan ambil SRP, iaitu pada awal bulan 10. Pihak sekolah memang dah ada pun peraturan ni, mana-mana pelajar yang nak baca buku lebih dari waktu, iaitu selepas 11.30, hendaklah pergi ke kelas. Undang-undang di situ setiap malam pukul 11 kesemua pelajar wajib tidur kan, tidur. Bila tidur, main switch asrama tu terletak di rumah pengetua Ustaz Manan tu. Jam 11 dia akan tutup dia punya main switch, dah tutup semua terpadam kan. Tapi orang kata biasalah budak asrama ni dia memang kadang-kadang bukan nak dengar cakap sangat kan. Yalah, ini peraturan kan. Ada kan pelajar ni dia nyalakan lilin. Katil satu tingkat bawah tu kan, kami tidur kat bawah. Lepas tu ada katil, ada besi tepi tu, letak lilin pacak atas tu lah, lekat atas bingkai katil tu je lah. Saya rasa pada masa tu saya datang tengok bilik yang memulakan kebakaran tu pukul 12.30 lah. Jadi lilin, saya nampak api lilin kot tingkap. Saya kata dia tutup lilin. Padamkan lilin tu sekarang. Berapa kali saya nak habaq? Kalau nak belajar fikir. Dia tutup lah. Dia ingat saya tak tahu kan. Sebab saya round tu, selalu saya round. Lagi asrama tu ada lampu, saya akan cek lah. Bila saya balik, rupanya dia cuh semula lilin ni. Lilin dia tadi cucuk semula. Saya rasa naik, saya balik ke rumah, letak kepala lebih kurang 40 minit. Pelajar-pelajar datang kat saya, menjerit asam mata bakar. Kejadian kebakaran pada tahun 1989 tu memang banyak kita kata pandangan lah, ataupun kita kata macam-macam jawapan yang kita dapat kan tentang kejadian pada hari itu. Ada yang kata pukul 2 pagi, ada yang kata pukul 3, banyak sangat jawapan tu. Mungkin kerana bagi saya masa tu bukan satu benda yang penting, kerana pada waktu tu mungkin orang pun tak tengok jam dah, pukul berapa jadi tak tengok dah pada waktu tu. Tapi mengikut cerita yang banyak saya dengar, dia sekitar dalam 12.45 nak ke pukul 1 lah. Jam 12 jam 1 ada yang pulang asrama, ada yang kat atas surau. Jadi kakak ni sama dengan anak-anak tadi yang pulang kat asrama tu, ada yang balik tu tidur sekejap, boleh bagi pelajar tingkatan 3 dia mau study. Bila tidur tu orang kata kita ni dah letih dah sehari kan, dah bangun awal semua.
Tak pala tu lena lah orang kata. Tak ada duk fikir yang lain dah. Lepas tu saya terdengar tapi saya tak tahu pukul berapa. Saya dengar ada orang gerak saya, dia kata bangun, sini bangun. Tapi saya tak buka mata, saya dengar kata orang panggil nama saya tak buka mata. Saya fikir bangun wah esok dah Jumaat cuti kan. Pecah mata tak buka. Lepas tu saya dengar lagi dia kata sini bangun, api. Saya dengar api tu, saya terus celik mata. Celik mata tu kan saya bangun, saya tengok api tu dah makan tilam dah. Kat yang depa letak lilin tu. Saya tengok api tu dah makan, cuma dia tak makan tingkat kata tilam kat atas je lagi. Bila saya jaga tu saya tengok api tu, saya jadi macam panik, tak tahu nak buat apa. Saya berdiri tengok api tu sampai saya dengar orang kata tunggu apa lagi, pergi ambil ayak. Saya pun tak pergi ambil ayak, tapi ada orang yang beretus saya bergerak sikit baru macam saya tersedar kan. Saya terus pergi cari kawan saya Fiza tu. Saya pergi kata dia, saya gerak Fiza bangun api. Dia kata saya macam mana benda ni, saya kata saya tak tahu. Bila saya habis sembang dengan dia tu, saya rasa memang bila saya tarik nafas tu, memang dah rasa haba ni, bahan panas tu dah masuk kangkung saya, rasa memang panas dah sangat. Baru saya terfikir nak lari. Di masa saya sampai tu, bilik yang kenaan tu lah, yang terbakar tu, biliknya. Api datang, ditolong oleh angin tambah lagi. Masa tu juga angin yang datang tu. Bila api kuat, apa yang angin datang? Sahabat dia. Saya ajak Fiza tu, saya kata Fiza jom keluar. Dia pun tak apa. Dia ikut belakang saya. Saya lalu keluar pintu tu, api tu dah makan pintu kira dah kiri kanan sampai atas lah api duduk dah, cuma nampak tengah sikit je. Saya lalu, saya tutup muka saya macam ni sebab api tu kan. Saya keluar, kira alhamdulillah lah saya boleh keluar selamat dengan Fiza. Saya keluar sikit je, saya beralih tu, api tu memang dah marak sangat-sangat dah. Masa tu saya tak tahu, memang saya tak dengar lah orang minta tolong ke apa kan, memang saya tak tahu. Saya pun dah tak nampak orang lain dah. Saya dengan Kak Bushra tu je, Fiza tu pun saya tak tahu petang mana. Kita berbual dalam masa tu Kak terlalu cemas kan melihat keadaan api tu, tak mungkin dia akan slow sebab dia masih merebak. Ketika tu dalam kita siram air. Bila siram air tu api tu dia lompat tu terus dia samban lansir. Ketika tu lah Kak lari terus ke idara, ambil kunci telefon mama, pulang lagi. Bila pulang lagi tergagah-gagah suruh adik-adik ni keluarkan, keluar adik. Kemudian tu ada yang keluar, ada yang tiga, kemudian api semakin kuat. Jadi Kak masuk lagi dalam ni, pantau kat asrama sini. Dalam keadaan ni sudah ada anak yang lari keluar. Yang terlibat ni yang lari masuk semula. Nanti kau cari. Aku nak ambil IC. Kau apa? IC kau tinggal. Kita pergi ambil. Kau tidak tadi ambil IC api tu. Mereka yang lari balik ambil IC tu juga kerana ingat aku nak periksa. Ya Allah. Sebab itulah yang tu mungkin menyebabkan mereka terperangkap pada hari kejadian. Anak-anak dah keluar semua. Jadi kau nak pergi nak selamatkan anak tak boleh. Api ni turun jatuh ke orang ni. Lepas tu Kak masuk dalam bilik air. Kak dengar suara panggil. Kak Jo, mana Kak Jo? Panggil. Kak tetap dalam bilik air. La quwwata illa billah. Qul jalati. Qulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah Kak tak dapat, baru merasai api tak panas. Tapi semuanya keras. Masa Ustaz Manan dia keluar daripada rumah tu, dia lari lah, biasalah kalau kan dia pun tak ingat apa dah masa tu kan, lari dan dia laungkan azan lah. Saya ni azan balik panas. Walaupun masa tu ada lagi yang masih hidup, saya bawa berlari. Dia azan, masa bekas setan. Saya keluar di bawah sakit tahan, sawut lah. Jerit, bila ada orang keluar. Okay, masa kebakaran tu memang saya dengar kata Ustaz, bukan kata saya dengar orang. Saya memang dengar sendiri dengan telinga saya. Ustaz mana memang azan masa kebakaran tu. Sebab orang kata bila ada api besar, kita memang kena azan. Sebab orang kata api ni iblis. Tidak. Iblis ni lagi kita duduk ni, dia api ni lagi dia duduk kuih besar. Bila dengan azan tu, InsyaAllah lah api tu dia slow sikit lah. Ada setengah pelajar yang kata masa dia laungkan azan tu api mula nampak berkurangan lah.
Apa pilihan kamu? Kain putih atau hayat? Hayat. Hayat. Oleh kerana malam Selasa itulah bagi jawapan pada malam Jumaat pada akak. Malam Selasa mimpi. Pilihlah antara satu. Hayat yang putih, hayat yang putih. Kakak pilih hayat ketika tu. Jawapannya pada hari Jumaat, malam Jumaat tu. Walau bagaimana terjadi pun aku akan selamat. Tawakal ala Allah di dalam tu. La haula la quwwata illa billah. Itu saja yang terpancat daripada mulut kita. Bila kayu tu dah habis api dia menyala, dia kan dia jadi hitam, jadi bara merah-merah. Ginilah kak keluar daripada bilik ayat, angkat kayu, suar dia celah yang lorong tu. Lepaskan di kawasan tu. Lepas kawasan tu kak berlari pergi ke kompleks sekolah yang ada 4 sini. Jadi kak nampak ketika tu di sana yang tadi ni bila cari nampak suara. Macam tu, itulah kak dapatkan mas bunyi suara tolong kak, pergi tolong. Tidak ada apa bersama Mazda. Sekali kedua dia masuk tu dia terperangkap. Dia terperangkap api dengan kayu dah jatuh dan sebagainya. Kan, dia keluar tak silap saya melalui tingkap. Dia pecahkan tingkap, dia masuk tingkap. Kan, belah dongkang, belah lorong-lorong dan dia disambut oleh kerani pada waktu tu. Rambut dia daripada rambut terurai sini tempel kat sini. Kakak sakit kak sikit. Bersambar dia ucap banyak-banyak adik. Kata dia, Allah tolong kita. Di situ tunggu sini dek. Lari dapat seorang pelajar tu, ambil kain daripada dia tanpa izin, bagi pada kak. Ambilkan, cabut kain dia, lari bagi kat Mazda, ikat kat belakang. Rambut di sini kak tarik tekuk. Ya ay. Bila pegang tangan dia dah basah, melecut habis. Dia kak bawa ke dapatkan seorang tolong gunakan lampu picit. Kak bawa ke belakang, kak bawa ke sampai ke ambulan. Mungkin orang kata Allah nak tolong sama ambulan tu daripada hospital Sungai Petani, dia pergi ke Al-Ustaz. Lepas tu dia on the way balik ke Sungai Petani, dia nampak kebakaran, dia berhenti. Orang kata kalau nak ikut tu ambulan Al-Ustaz tak sampai lagi, dia pun telefon kan. Dalam perjalanan masa dalam ambulan tu memang saya memang masa tu pun orang kata sakit ni memang teriak jugalah. Riza pun ada merengek sikit-sikit abang atas sakit. Tapi yang paling ni Kak Maznah lah. Memang orang kata on the way tu memang duk tanya bila nak sampai sini. Jauh lagi ke Kak Maznah ni dah tak tahan, dah sakit dah. Yang saya boleh kata kat dia, sahabat Kak Maznah, ingat Allah. Tak nak buat macam mana, tapi ni pun tahu sakit macam mana. Tak sampai 2 saat dia tanya lagi, Tini bila nak sampai hospital, Kak Maznah sakit sangat ni, tolonglah. Masa tu memang sebab sangat dah, sebab kita hak cedera sikit ni pun kita tahu sakit macam mana, tambah dia suruh badan kan. Jadi tak ada nak bayar lah masa tu, keadaan dia memang sedih sangat. Hanya Burma datang tu lebih kurang setengah jam. Jadi Burma datang tu tak ada lah. Dan bila datang Burma tu tinggal satu asrama lagi yang selamat. Asrama kat rumah saya tu yang selamat, yang lain-lain semua dah terbakar lah. Pada waktu kejadian tu tak tahu lagi ada yang meninggal. Cuma memang ada pelajar kita yang lari keluar pada sekolah kan, yang lari berlindung di rumah orang-orang kampung. Sampailah pagi tu kira pihak bomba boleh padam api dalam pukul kita kata pukul 4 pukul 5 macam tu kita kata. Dan sementara tunggu hari cerahlah, hari siang untuk proses seterusnya. Lalu pelajar-pelajar ni dikumpulkan. Sebelum subuh kami semak lebih kurang ada 30 orang yang tak ada dalam senarai. Maka kami tanyalah daripada 30 tadi. Ini balik. Ini balik. Ini balik. 27 ni yang kami cari. 27 ni.
Saya mengarahkan semua guru yang datang pergi mengintip semua kat rumah kat kampung ni. Bomba dia kata ada kematian. Bomba ni dia ada cara dia kan. Kita kata untuk dia cam mayat tu. Salah satu dia yang saya dapat maklumat lah. Bila percik ayat dia naik macam api biru. Bila dah nampak macam tanda-tanda tu, bagi tahu Ustaz mana. Saya kata tak kot. Saya walaupun dia kata ada kematian tapi saya penuh pengharapan budak-budak ni lari. Sebab nak nyedapkan hati. Ada yang dah tak ada, Ustaz? InsyaAllah. Semua ada lagi. Yakin semua ada. Tuan yakin Tuan semua ada lagi ni. Pergi tengok. Setelah selesai sembahyang subuh dan hari pun agak cerah, Ibu Bomba mengajak saya dan beberapa orang guru ke tempat yang syaki ada kebakaran pelajar ni. Jadi sememangnya pun telah berlaku kebakaran ni. Dan kita tengok pelajar-pelajar ni yang memang terbakar sungguh lah. Saya ingat tinggal seketul. Tinggal seketul saja. Kepala pun tak ada. Kaki pun tak ada. Ada yang ada kaki. Itu pun dia setengah kaki. Itu agak sempurna. Yang sempurna ni 4-5 orang ya. Saya hanya tak dapat nak gambarkan masa tu. Apabila tengok-tengok pelajar yang terbakar tadi. Dan saya minta lah kepada guru asrama yang 2 orang ni mengajar pelajar-pelajar yang boleh mengencami siapa pelajar-pelajar ni. Telah terjadi satu kebakaran besar yang telah memusnahkan hampir kesemua blok asrama puteri kami. Pengetua sekolah disebut itu Ustaz Abdul Manan Yahya ada menghubungi Radio Malaysia Kedah itu memaklumkan bahawa ada kebakaran berlaku di asrama puteri di sekolah itulah, di sekolah Taufiqiyah. Pak Long menunggu budak ni betul ke tak kan lah. Lepas tak tahu Pak Long pergi rumah kawan Pak Long di sebelah tu, pergi tanya dia. Kita jom kita pergi tengok asrama terbakar ni pondok kata. Kawan saya jawab, dia kata, hang ni merapu pagi kata takkan nak terbakar kata. Saya kata saya tak mau cakap banyak kata, apa nak pergi tak pergi lah, saya pergi seorang kata. Kawasan sekolah mula dipenuhi oleh ahli keluarga yang ingin tahu keadaan anak mereka. Pergi duduk lenggok, cari jumpa satu papan hitam, dia bawa papan tulis tu, dia kata, dia tulis tu, dia Pak Long tak boleh baca, dia baca. Dia kata hilang niat dia kata. Pak Long kata tak hilang, pergi mana, pergi kat bukan dari bawah kuat sana, bukan malu lah. Tak percaya lagi. Lama-lama pasal yang Pak Long tu, orang kata bukan dah hilang lah, Pak Long mati dah, Pak Long kata. Lepas tu, kereta polis semua, bila kereta polis semua, Pak Long kata tak ada orang meninggal anak pun ni kata. Dah tu itu Pak Long tak sedar diri. Lepas tu cara kebetulan mutu yang kawan pergi dengan Pak Long tu balik bawa anak dia. Itu Pak Long terlintas. Pasal apa Pak Long tak balik dengan anak dia, kawan lain yang guna mutu Pak Long bawa anak dia balik. Lepas tu dia terus peluk Mak Long, dia kata Mak Long sabar, dia kata nak siap tak ada dia kata. Betul. Adik-beradik tu bawa lah Mak Long pergi kat sekolah. Pipi memang dah tak boleh masuk dah kan, kereta banyak. Mak Long pipi, Mak Long terus pergi kat Senarai, nama yang hilang kan. Nama anak Mak Long memang ke bawah sekali 25. Yang 27. Tengok nama 27. Memang Long Ashraf binti Mihat. Senarai hilang. Pak Long tak ada kat situ, Pak Long ada kat hospital. Lepas tu Mak Long pun tak nak kata apa kan, jadi lesu, jadi bodoh. Tu pergi duduk belengung di masjid lah. Jadi saya pun lepas tu tak terkejut ni, tak terkata apa lah. Terduduk lah. Jadi orang kata terkedu seketika. Tak tahu nak buat apa. Jadi bila dah turun van tu, tak juga hala tuju ke tempat kebakaran tu kan. Kemudian di sana ada juga sepupu, anak saudara saya ni, sepupu dengan yang meninggal dengan Mesitah ni, dia masih ada situ. Dia beritahu kat saya, kata-kata Mesitah meninggal. Tak apalah. Saya pun masuk dalam sekolah itu, terus duduk kat situ ya. Tak pergi lah kat tempat bakar pun.
Selepas daripada mayat dia angkat, dibawa keluar daripada tempat kebakaran tu, jenazah tu dibungkus dengan plastik hitam kan. Dibawa ke hospital besar Al-Ustar. Jadi terserah kepada polis. Polis buat postmortem apa semua di hospital. Baru dibenarkan kami bawa balik. Dengan berat hati, Ustaz Manan dan beberapa ahli keluarga memulakan proses pengecaman mayat. Mak saya dia dapat mengecamlah mayat adik saya tu melalui parut dekat sebelah tangan kanan dia tu, parut lama, parut luka. Itu satu saja, lain tak ada. Ada seorang pelajar kita, Syafinas Ishaq, yang ni sendiri diceritakan oleh keluarga dia. Bagaimana keluarga dia mengecam mayat dia tu, jenazah dia tu, iaitu dengan Quran yang dia peluk dekat dada. Iaitu Quran dia sendiri. Cuma yang menariknya, yang peliknya, Syafinas ni memang dah rentung dah teruk, tapi Quran tu hanya kulit sahaja yang terbakar, sikit sahaja. Itu ada, dan Quran tu masih disimpan oleh ahli keluarga Syafinas binti Ishaq lah. Bila dah nak datang kat sekolah, dia minta rantai mak dia. Minta rantai mak, bagilah adik pakai rantai ni. Cakap, kalau mak tengok rantai ni, mak kenal siapa. Bila meninggal, ayah dia tak cari dah. Ayah dia tak cakap apa-apa dah. Kata nak tanya anak saya jumpa ke tidak. Hanya duduk situ, duduk atas kursi dengan isteri dia, hanya berdoa. Tahlil, doa tahlil sendiri masing-masing lah hari-hari. Dia hanya tunggu tengok mayat yang angkat saja. Jumpa, ni anak saya. Macam mana? Ni rantai terlepas. Dan dimandi, dikapan, disembayang di situlah, dan dibawa, dikumikan di depan masjid tu lah, di seberang jalan tu. Apabila dah mandi 3 orang, semayang. Lepas 3 orang mandi, bawa kubur. Semayang, bawa kubur. Jadi setiap 3 orang ni akan seorang dari imam, saya akan pilih lah. Saya pilih lah imam-imam tadi kan. Sebab saya tak boleh jadi imam. Kerana terlalu sedih sangat saya tak boleh jadi imam. Hanya saya uruskan kematian sampai selesai. Kubur mereka ni agak besar, memang besar. Kira satu baris 9 orang, sebanyak 3 baris. Bila kami korek ni, sedangkan kawasan masa tu hujan, masa sehari sebentar hujan, dan kawasan kampung kami kalau korek dekat sungai memanglah kubur ni memang penuh air. Pada malam tu ayak kan hujan pada hari tu kan, malam tu ayak dekat ban tu memang penuh, tapi dalam kubur langsung tak ada ayak kan. Dia kata yang tu dah satu peristiwa. Dia kata mungkinlah orang kata kerahmatan tu roh para syuhada, 27 orang syuhada tragedi kebakaran Pondok Pak Yau. Yang turun pada hari itu yang mencemar duli kan, Tuanku Sultan, Perdana Menteri pada waktu itu Tuan Dr. Mahathir, pemimpin-pemimpin masyarakat yang lain pun banyak yang turun untuk melihat ataupun melawat kawasan yang terbakar kan, dan mendapat liputan yang agak meluas daripada media di semua peringkat. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, baik orang ramai dan waris-waris sendiri, sebab waris sendiri yang lebih saya terima kasih pasal dia orang ni tak berontak lah masa tu, menerima apa saja yang berlaku, redha dengan kejadian yang berlaku, dan orang ramai pula membantu menyelesaikan masalah yang berlaku ni. Perbezaan dapat dilihat dalam diri para syuhada beberapa hari sebelum kejadian. Jadi pada hari Khamis tu memanglah saya nampak ada perbezaan, sebab saya pun 2-3 orang pelajar juga saya tegur dia orang ni sebab dia orang seronok lebih. Bila saya tanya petang hari tu, hari Khamis petang, yang seronok sangat siapa? Kami ni tekat esok tak tahu ya Ustaz. Hari ni yang seronok ni kami yang sama-sama berlari kot kat bangunan 3-4 orang. Saya tanya pasal seronok sangat ni. Itu tak tentu ya Ustaz. Kak Zuraini tu kata kat saya, malam tu adik-adik yang bersama dengan dia ni yang memang terkorban kebanyakannya duk sembang pasal nak mati syahid je malam tu. Lalu Kak Zuraini kata dekat adik-adik ni, kata
Ni kalau nak mati syahid ni sebelum tidur mengucap dulu. Lalu Kak Azrain ni kata, masa lepas mengucap, sebelum lepas tidur, lepas mengucap. Mengucap ramai-ramai, terus tidur. Tak sembang apa dah. Dan mungkin itu perjalanan terakhir mereka lah. Dia balik last tu memang dia berubah dah. Dia rajin guna perkataan nak mati. Kalau bergaduh dengan adik sikit pun dia kata, Kak Pi tak balik dah. Dia kata Kak Pi lelah lah tak balik dah. Dia kata Kak nak mati dia dah. Sebab Cik Mak Long marah lah. Long kata tak baik. Dia kata macam tu. Kata kan nak mati kita tak tahu dah. Dia suruh balik baju sepasang. Payuk dia sebiji kot pasang. Tak tu apa nama. Langsung batu ke apa. Tu pelong tak pasang itu lah. 3 tu dah pergi balik. Masak dah dia kata. Dia nak beli kat kedai ni. Dia kata. Oh, Pak Long tak kata apa. Nak balik lah kan. Dan Rokiah binti Abdullah telah meninggalkan sepucuk surat yang menyayat hati. Surat terakhir dia pada ayah dan mak dia, salah satu dia cerita, dia minta maaf. Periksa dia penggal pertama elok. Kan? Tak silap saya lah. Penggal kedua tu dia merosot sikit. Dan dia janjilah kat mak dengan ayah dia, dia kata dia akan belajar lagi lah. Sungguh-sungguh. Ubat daripada tu kita tak nampak kan. Disebabnya sakit tidak, demam tidak kan. Cuma beritahu mak buatkan kakak 6 pasang baju untuk pakai raya. Jadi minggu depan kakak balik. Bila balik ke sana, hari tu waktu sampai ke sana, esoknya pulang ke sini kan. 2 hari saja, Jumaat 1. Semuanya dia pakai pakaian. Bergambar lagi dengan sepupu dia. Setelah time nak balik ke Kedah, mak dia cakap, mana kan kakak tak baju? Dah, kakak dah pakai semua dah. Nanti mak sedekah lah kat siapa-siapa. Itu cakapan dia. Datang hari Sabtu, malam Jumaat dia meninggal. Lepas tu dia sebelum maghrib dia peluk, dia cium. Sayang Kak cakap pas-pas. Pas ni dah tak boleh dah. Dia kata, dia cakap lah, kakak nak juga puas. Sebelum daripada tu pun dia ada sikit perubahan dia tak pernah buat. Tengah hari tu dia ada bancuh minuman air kopi O. Dia kata, abang, nah ini kopi O, aku bancuh. Dia kata, hang minum. Ni lepas ni aku nak balik asrama dah, dia kata. Mungkin lepas ni kita tak akan jumpa lagi lah, dia kata. Tak tahu bila aku nak balik, dia kata macam tu. Ya, saya pun tak ada syak apa-apa lah, yang ikut biasa lah kan. Itulah perubahan dia. Kira saya pun ingat lagi masa malam tu, arwah lah Nurul Uyun, kami panggil Kak Iyung kat dia. Dia ada minum Quaker Oat. Dia ada semawah kat saya. Dia kata, ini Mai lah minum Quaker Oat ni. Lepas tu saya kata, saya tak minum Quaker Oat, saya tak kerti minum. Tapi dia kata, Mai. Dia ajak juga. Dia kata, Mai minum juga, dia kata. Lepas tu saya kata, saya tak mau. Dia kata, Mai lah minum, kali ni je minum dengan dia. Lepas tu sampai kesut saya memang tak minum dengan dia kak. Rupanya hak tu memang lelah betul lah kalau kata saya minum dengan dia. Memang akan telah sungguh. Tapi saya tak minum dengan dia. Memang terkilan jugalah kalau tengok Quaker Oat sampai lah kan. Sebab saya memang rasa terkilan. Sebab saya balik kalau kata duduk asrama. Kalau balik kampung saya memang tumpang dia balik. Sebab dia duduk ustaz. Saya duduk Kota Semut. Saya memang tumpang dengan dia. Memang balik sekali. Banyak pihak mula melontarkan pelbagai persoalan dan mencari punca
berlakunya tragedi ini. Banyaklah kita tengok ada surat khabar sendiri yang mana mengaitkan kebakaran ni puncanya daripada dapur dan sebagainya. Jadi Ustazah boleh bagi tahu bangunan asrama tu kecil. Jadi di situ letak katil dan di situlah letak tempat masak. Dalam Dom kami ada 16 katil. Susunan dia, contoh kalau kata bilik 4 segi tepat, tepi tu semua katil, tepi dinding semua katil. Sampai ke tepi tingkap pun katil juga. Lepas tu ujung sebelah kiri cuma ada rak-rak buku ataupun rak tingkat untuk buku-buku sekolah. Tepi sekali kami akan gantung kayu panjang tu, kami akan gantung baju-baju sekolah lah ataupun baju-baju yang lawa sikit lah kan. Asrama kami tak ada loker, tak ada amari untuk baju kan, tak ada amari untuk buku. Rak tu kami mas bawa sendiri-sendiri. Tambah-tambah kita pula bangunan tu bangunan kayu. Yang tu yang menyebabkan api cepat marak kan. Bayangkanlah 10 asrama yang terbakar tu, A sampai K, lebih kurang 8 buah asrama. Pelajar masa tu ada lebih kurang yang duduk di asrama ni 1,001 orang. Lepas pada kebakaran tu memang saya pun baca paper, dengar suara abang, dengar orang cakap kan. Orang kata macam-macam apa orang kata penyebab dia lah kan. Kita kata orang kata sebab dapur lah, sebab asrama tu dah orang kata dah terlampau usang lah. Tapi benda ni saya nak tegaskan lah sebab saya tengok dengan kepala saya sendiri. Penyebab dia adalah lilin lah. Orang kata. Bantuan kerajaan dan orang ramai telah memberi semangat kepada Pondok Pak Yat untuk membangunkan semula sekolah demi meneruskan perjuangan, menyebarkan ilmu dan meninggikan kalimah syahadah. Banyak bantuan daripada luar dan juga daripada kerajaan yang menyumbang ke arah pembangunan sekolah tu lah. Macam contoh macam sekolah kami dulu pun tak dan siap, separuh siap orang kata kan. Jadi bila dah kejadian tu ada orang salurkan dana, orang bagi sedekah derma, jariah apa semua. Lepas tu kerajaan pun bantu, kira membangun sikit lah. Perhatian masyarakat lebih menguatkan lagi semangat kami untuk membangunkan sekolah ni. Masa sekarang ni pelajar tak dibenarkan masak dan lampu pun kita hadkan masa, cukup masa kita akan padamkan semua. Kemudian bilik taklah ramai kali dalam satu bilik. Kira 40 kali 25 30 orang saja. Kalau dulu 40 kali 25 kali 60 70 sekarang 30 orang ikut apa yang diatur oleh kementerian. Kejadian ni 23 tahun lah, 24 tahun lah. Jadi sekarang ni selesa lah. Dah asrama pun baru. Kemudahan masuk pun dah dah semua siap asrama dah makan ni. Lebih mantap lah berubah. Ada tak ada anak tak masak sendiri. Makan bulanan seperti asrama-asrama lain. Meskipun 24 tahun sudah berlalu, peristiwa kebakaran ini masih meninggalkan kesan dalam diri mangsa dan waris para syuhada. Saya cedera dekat tangan, dua-dua tangan ni. Sampai sekarang ni ada parut lagi lah. Orang kata kenangan seumur hidup. Lepas tu dekat muka sikit tapi alhamdulillah hilang. Lepas tu dekat kepala sikit pun alhamdulillah rambut pun dah tumbuh elok dah. Cuma dekat tangan saja sekarang ni. Macam Kak Sazlina sampai ke hari ni pakai kasut pun tak boleh kasut yang keras-keras. Dan kerana tu di bawah tapak kaki dia tu dah haus. Dan Kak Fiza masih lagi dalam keadaan kita kata trauma, tak boleh nak ingat cerita tu. Dan mungkin teringat kawan-kawan yang belajar sekali, yang bersembang sekali, yang pada malam tu. Dan akhirnya benda yang tak pernah mereka sangka dan tak pernah mereka minta terjadi pada malam tu. Kak Mazna ni mengikut sumbernya masa di hospital pun memang kita kata dah sebelum hospital masuk di ambulan pun Kak Hati cerita pun memang duk mengerang kesakitan lah. Dengan kaki yang kena apa semua, badan apa semua kena tu.
Bila dia hantar ke Sungai Petani, terus dia hantar ke HUKL, tak silap saya lah. Dia dimasukkan dalam bilik khusus kan, yang mana bilik tu tanpa kita kata pakaian, yang orang kata untuk mengurangkan suhu kepanasan badan dia tu kan. Lepas tu bila balik ke rumah, duduk dalam kelambu kan, takut kita kuman dan sebagainya lah kan. 3-4 tahun lah Kak Maznah mengalami keadaan macam tu, dan sehingga kini pun masih lagi menerima rawatan susulan. Pada pagi awalnya dia tak berapa dengan, tak puasa dia sangat. Tapi bila lama, bila kita imbai balik tu, masa tu dia puasa macam mana tak? Tak tahan. Tak sebenar-benar benda boleh keluar air mata macam tu. Oh malah perasaan memang tak lafi lah, sedih. Anak sulung pula. Sedih amat sangatlah, Tuhan lah yang tahu. Teringat, bila teringat menangis. Bila teringat menangis. Bila teringat menangis. Jadi sampai nak masing-masing tadi murung habis seketika. Mula-mula memang tak boleh. Maklum mula-mula tengok polis pun tak boleh. Kalau terbayang banyak ada lelaki polis kan. Pasti hitam tu banyak. 27 orang bayangkan lah. Kalau nak pasang sepadah masa tu lah. Pasang duk ada, tak meninggal, nak perlu kata duk ada. Duk ulang pergi cari. Setahun lebih, perlu ulang lebih. Hati nak bekerja tak boleh. Ingat. Duk ingat atas budak ni ada ni. Duk ni kot dia sembunyi, dia takut nak keluar. Pergi cari kata, tanya budak sekolah. Tak ada lah kat luar kata. Budak labang kan. Tak ada. Tak percaya budak, pergi lagi. Tersenggap, tapi sampai dah ni hati takkan lupa lah. Ingat sedia lah. Tak lupa nak kata tu. Tapi kata-kata dia hilang tu tak ingat kata hilang lah kan. Jadi kita yakin lah kata dia tu dah meninggal lah kan. Kita kena belajar lah, Kita kena belajar lah. Kita bertawakal lah macam mana kan. Kita bertawakal kata ini semua ni ketentuan Allah Ta'ala, ketentuan ilahi. Dah ditentu dah. Kita kena fikir balik guna minda kan. Dah ditentu dah di hari lahir dia tu, dah ditentu dah kematian dia di situ dan macam tu keadaannya. Dah ditulis dah di Lauh Mahfuz kan. Lama-lama ni kita kena terima lah redha Allah kan. Qada dan qadar dia. Jadi kita pula belajar sekolah agama. Ustaz, ustazah, cikgu semua ajar kan. Terima apa yang berlaku tu ketentuan Allah. Dia dah atak elok dah. Mungkin orang kata sekurang-kurangnya mereka tu dah para syuhada memang dah dijamin dah syurga kat mereka. Mungkin itu yang terbaik untuk mereka lah kan. Saya ni orang kata alhamdulillah umur panjang pun bersyukur juga. Orang kata kurang-kurangnya saya dah ada keluarga. Ada anak-anak kan. Kalau kata lah mungkin sebab tu lah Tuhan nak uji saya sebagai insan dia. Dia bagi saya panjang umur, ada keluarga semua. Saya bersyukurlah. Syukur sangat atas kejadian tu, mungkin ada hikmah dia. Saya pun tak ada lah rasa terkilan ke penyesalan belajar kat situ. Sebab orang kata apa yang saya duduk selama 4 tahun saya duduk situ. Saya alhamdulillah kurang-kurangnya ada juga bekalan untuk diri saya walaupun tak banyak. Sebagai asas kita orang Islam kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dalam sabdanya menyebutkan salah satu golongan orang yang syahid yang kita sebut sebagai syahid akhirat, iaitu orang yang mati dalam keadaan terbakar. Dan ada sabda Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehinggalah dia pulang. Setiap kali 22 bukan 22. 21 tu saya dah ni lah. Cara saya lah kan. Bagi saya orang pondok ni minta ke Allah jangan berlaku ulang lagi peristiwa yang berlaku, dan supaya Allah berikan keselamatan, kesejahteraan kepada pelajar. Itu dikata setiap kejadian, setiap musibah ada rahsia di sebaliknya. Kita tak tahu, itu adalah rahsia Allah kan. Kita kata walaupun kita rahsia kita kata terbukti, kita nampak kebaikan dia, mungkin kita belum dapat lagi apa lagi yang lebih terbaik kan. Dalam kejadian ni salah menyalah ni biasalah sikap manusia kan. Ada orang kata kawan ni bakar, ada kawan ni tuduh kawan ni macam-macam benda tu. Tapi bagi saya pada hal seperti ini kita kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh kes orang yang menyalahkan lilin. Kita menyalahkan orang tu.
Bagi saya, sebelum tu pun orang duk nyalakan lilin juga, tapi malam tu mungkin Allah memilih dia untuk nyalakan lilin tu, kan? Dan berlaku kebakaran berpunca daripada tu. Dan dia pun kalau dia tahu, kalau dia nyalakan lilin dan dia study malam tu menyebabkan kebakaran, dia pun tak nyalakan lilin, kan? Macam kita lah, kan, untuk bawa kereta berhati-hati kat jalan raya tu, kan? Kita tak langgar orang, orang langgar kita. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia saya harap supaya pihak luar memandangkan sekolah agama ni adalah sekolah yang boleh membina masyarakat untuk membentuk manusia menjadi manusia lah kita, yang menjadi insan yang sempurna, berjaya dunia dan akhirat. Dan saya minta juga harap mereka juga akan tunggu saya nanti setelah saya mohon saya kepada Allah supaya Tuhan bagi rahmat mereka. Saya minta harap dia orang juga selamat secara mendapat tu akan nanti saya di sana sambut saya sebagai bapa mereka lah. Ibu.